Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, saya akan mengajar kamu Reka Betul Teknologi pada tahun ini. Jadi, sebelum kamu belajar pada hari ini, saya nak kamu sediakan satu buku untuk subjek ini, Reka Bentuk Teknologi, di mana saya akan menggunakan buku tersebut untuk membuat, kita akan membuat nota minda berdasarkan daripada buku teks yang akan kamu dapat nanti. Okey, jadi sebelum kamu dapat, saya akan sharekan kat sini gambar-gambar ataupun muka surat yang kamu perlu tengok untuk kita buat peta minda tersebut. Okey, jom mari kita tengok. Okey. Okey, baiklah. Jadi untuk hari ini kita akan fokus kepada peraturan keselamatan di bengkel. Okey, kenapa kat bengkel? Sebab kalau RBT ni, kita akan sepatutnya belajar di bengkel. Jadi, perkara yang pertama kita perlu patuhi ialah peraturan keselamatan di bengkel. Okey, baiklah. Sekarang ni kita lihat pada buku teks muka surat 10. Okey, baiklah. Jadi, dengan menggunakan buku tulis kamu, okey, saya nak kamu menulis. Okey, yang mula-mula sekali, okey, peta minda. Kita mulakan dengan yang kat tengah, bulatan yang tengah. Okey, kita tengok topik hari ni adalah peraturan keselamatan. Jadi kita tulis dalam ni adalah peraturan keselamatan dia lah. Peraturan keselamatan bengkel. Okey, ni adalah asas kepada peta minda tersebut, di mana kita akan buat dia punya anak panah nanti sebentar nanti. Okey, berdasarkan dengan maklumat-maklumat yang terdapat dalam buku teks. Okey, jadi mula-mula sekali ialah patuhi semua tanda keselamatan dalam bengkel. Saya besarkan sikit, senang sikit. Okey, jadi yang mula-mula sekali kita patuhi semua tanda keselamatan dalam bengkel. Patuhi kesemua tanda keselamatan Okey, seterusnya buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum melakukan aktiviti. Okey. Jadi sebelum melakukan aktiviti kita kena buka tingkap dan bagi pencahayaan masuk. Buka tingkap dan semua. Buka tingkap dan pintu. Okey, kenapa kita kena buka tingkap dan pintu? Ini adalah untuk memberikan cahaya dan pengudaraan yang elok ke dalam bengkel tersebut, supaya tidak ada berlaku supaya masa kita buat kerja tu kita nampak apa kita buat tu. InsyaAllah lepas tu ada aliran udara yang elok. Okey, lepas kita dah buat kerja tu pula, kita mestilah, okey, seterusnya bersihkan meja dan lantai.
Okey, ini adalah kerana lepas kita buat kerja, takkan kita nak biasa sepah kan? So, kita kemas balik supaya orang lain nak guna pula selamatlah daripada macam tu je, daripada kosongnya tu je, daripada biar sepah. Okey, bukan itu saja Lepas tu kita tengok kat sebelah, ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi. Okey, mula-mula kita kena letakkan beg di tempat disediakan. Jadi dalam buku tulis tu, apa saya? Di dalam buku tulis tu kita tambah lagi cabar yang ada kat sini. Okey. Simpan beg di tempat yang disediakan. Okey, seterusnya apa pula? Mari tengok. Latar dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Okey, kenapa? Lepas dapat alatan, maksudnya kena guna dengan keizinan guru. Okey, takut kalau kamu ambil tu mungkin kamu tak tahu guna ataupun disalahgunakan. So, kita tulislah gunakan bahan dengan izin guru. Okey, ada lagi tak? Okey, patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Okey, ni macam biasalah kalau kita nak buat apa-apa pun, kalau boleh ada guru baru buatlah, kan jadi sekiranya jadi apa-apa, bahaya juga tu. Kurang-kurangnya ada cikgu untuk memantau keadaan kamu. Okey, patuhi arahan daripada guru. Okey, ini secara basically-nya kita ada 6 peraturan keselamatan bengkel yang perlu kita patuhi. Okey, jadi seterusnya okey, yang tadi tu ialah peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan bengkel. Sekarang ni kita tengok pula. Okey, dia ada peraturan keselamatan diri pula. Okey, yang tadi tu untuk keselamatan bengkel. So, sekarang ni keselamatan diri. Okey, setiap murid perlu mematuhi peraturan tersebut. Ini adalah untuk keselamatan kamu juga Ini macam sama juga macam tadi. Kita akan mulakan dengan satu bulatan. Okey, peraturan keselamatan diri. Okey, jadi yang pertama kita kena memakai apron. Kau colour pula Lepas tu, memakai pakaian yang sesuai. Okey, seterusnya untuk murid perempuan pula yang tidak memakai tudung ataupun bukan Muslim, mengikat rambut.
Okey, manakala yang bertudung pula memasukkan Okey, saya sambung pula dengan peraturan keselamatan alatan. Okey, baiklah. Jadi macam saya tadi, peraturan. Okay, kita buat peta minda dulu. Okey, saya punya pengajaran ni memang mudah. Kita banyak buat peta minda je sebab kita nak mudahkan mana yang susah. Okey, so kita mudahkan saja. Peraturan keselamatan alatan. Okey, kita buat dia punya bulat dia. Alright. Okey, apa ada dalam peraturan keselamatan alatan ni? Okey, baik. Jom kita tengok sama-sama. Okey, mula-mula bertanya dan minta tunjuk guru sebelum menggunakan alatan. Okey, dia ada macam ni. Ada sebelum, semasa dan juga mesti ada selepas kan? Okey. Baiklah. Okey, jadi yang sebelum ni adalah bertanya dan minta tunjuk ajar guru. So, kita pergi pada sebelum dahulu. Sebelum. Okey. Apa tadi? Tanya kepada guru. Bertanya dan minta tunjuk ajar guru. Kita mudahkan kan. Tadi tu macam dalam bulat tu kan panjang kan. So kita ringkaskan je. Tunjuk ajar dan tanya dan minta tunjuk ajar guru. Tanya dan minta tunjuk ajar guru. Okey, kenapa? Mungkin kamu tak nak nampak alatan tersebut. So, bila masuk je bengkel tu, alatan tu kamu kena tanya cikgu dululah, baru kamu gunakan. Sebab kadang-kadang cara yang kamu guna tu mungkin tak betul ataupun tak pernah guna kan. Jadi kita guna, kita tanya cikgu dulu, cikgu macam mana nak buat? Maksud saya, cikgu macam mana nak guna ni? Okey, lepas tu barulah kita ikut macam mana cara yang betul untuk menggunakan alatan tersebut. Okey, jom seterusnya. Kemudian berhati-hati semasa menggunakan alatan. So, kita pergi kepada semasa. Okey, buat bulat juga. Berhati-hati. Okey, kenapa kena hati-hati? Biasalah, tak berhati-hati boleh mati. Okey, tak pun insyaAllah tak matilah, tapi kemungkinan ada berlaku kecederaan tu adalah. Okey, seterusnya, kita dah ada sebelum dan selepas. Maksudnya sebelum dan semasa. So, sekarang ni apa jadi kalau alatan tu rosak atau hilang? So, kalau alatan tu rosak atau hilang, laporkan. Okey, macam mana tu alatan tu rosak? Senang je, tak boleh digunakan. Yelah, kenapa kena laporkan? Okey, sebab kalau kita laporkan, barulah cikgu tahu atau cikgu perasan bahawa alatan tersebut tak boleh digunakan dan cikgu akan gantikan dengan yang baru. Okey, itu pun nak mengelakkan dan kecelakaan daripada berlaku di dalam kelas ataupun dalam bingkil. Seterusnya, gunakan alatan dengan cara yang betul. Gunakan alatan dengan cara yang betul. Gunakan dengan betul. Baiklah. Contohnya kalau kita nak gunting kertas, takkan kita nak gunting kayu kan? Macam mana tu? Boleh bayangkan tak? Nak gunting kertas, gunting kayu. Macam mana? Lepas tu dilarang dan bermain
Dilarang main dan bergurau semasa buka alatan. Okey. Dilarang bermain dan bergurau. Okey Kenapa tak boleh? Kamu faham je lah. Kalau kita contohnya tengah-tengah gaji tu, tiba-tiba dia ada orang gedekirkan dia. Tengah gaji tu, mak lepas tu melatah, mak kau meletup habis, lepas tu habis gergaji ke sana ke sini. Sekali hingga kat pipi terbelah dua. Nak gelak lagi masa tu. Di hospital lah jawabnya. Seterusnya, dan akhir sekali, bersihkan alatan selepas digunakan. Okey, ini nampak ni. Okey, kelebihan kita guna peta minda ni nampak ni macam tak muat kan. Kita ambil je anak panah ni, kita pergi ke tempat lain. Bersihkan alatan selepas digunakan. Mana? Selepas digunakan. Okeylah. Yang ni takkan, kita kena bersihkan selepas digunakan. Okey, takkanlah kita nak guna, nak bersih. Tengah nak guna tu, aku nak bersihkan alatan tengah pukul, maksud saya, contohlah. Okey, tengah gaji tu kan, abuk-abuk tu kan, bersihkan. Tapi nanti berabuk balik. So, kita dah selesai guna, barulah kita bersihkan. Okey, tujuan dia adalah untuk supaya barang tu sebut tu boleh bertahan lama dan tidak rosak. Dan orang lain boleh guna lepas tu. Okey, baiklah, itu saja daripada saya. Tugasan untuk kamu semua adalah senang saja. Okey, buku dah ada, gunakan buku tulis yang ada ni. Kamu buat je ketiga-tiga peta minda ini dalam buku tersebut. Selesai. Okey, kalau tak nak ikut cara saya, kamu boleh rujuk kepada buku teks. Tapi saya rasa ini adalah antara yang paling mudah lah. Jadi, kalau macam tulisan tak betul tu, kamu boleh rujuk pada buku teks. Nanti kamu akan dapat. Tapi kalau tak nampak pun, kamu boleh bila pause kejap video ni. Lepas tu tengok balik lah mana yang terlepas tu. Okey, mudah saja So, kita akan berjumpa lagi pada sesi menyenangkan datang. Okey.